Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan semua. Minta maaf Kak Suzy terlambat sikit sebab kebetulan ada orang call Kak Suzy. Jadi jadi delay kat situ Jadi alhamdulillah, terima kasih tuan-puan yang bagi sedang terus masuk mengikuti sesi live Kak Suzy. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Tajuk hari ni Kak Suzy nak bagi berkenaan dengan hari ni harga emas turun. Harga emas turun. Okey. Hari ni adalah tarikh 7 hari bulan 7 2003 yang mana harga dia pun cantik 307 segram. Masya Allah, ya Allah. Hai. Yang ini adalah antara yang ditunggu-tunggu oleh ramai orang. Kerana kita pegang harga lama 310 ke atas. Jadi kebetulan pula minggu ni dia turun lagi. Minggu lepas sebenarnya turun, tapi dia paling rendah turun minggu lepas 308. Hari ni dia turun lagi 307, iaitu pembelian di account gap. Kalau tuan-tuan tengok dekat website Public Gold sekarang. Public Gold sekarang. Kalau tuan-tuan lihat di website Public Gold sekarang, dia akan ada nampak harga berperbezaan harga. Jadi kalau harga emas ni turun macam ni, apa yang tuan-puan perlu buat? Ini tajuk Kak Suzy hari ni. Jadi tajuk ni juga bukan sekadar untuk valid untuk hari ni sahaja, tetapi mungkin akan datang andai kata harga emas itu turun. Jadi apa yang tuan-puan perlu lakukan? Apakah tindakan tuan-puan? Nak kontak Kak Suzy pun tak ada masalah. Tetapi kalau tuan-puan memang dah ada account, dah ada PG code, dah ada memang boleh akses, jadi tuan-puan tak ada masalah, terus sahaja akses dan tuan-puan boleh buat pembelian teruslah. Buat tindakan terus. Jangan lengah-lengah lagi, kerana kalau tuan-puan lengah, nanti tuan-puan nak tunggu harga rendah lagi, tak tahulah bila. So bermakna biarlah kita membeli ikut bajet yang kita ada, jangan tamak. Dan kalau macam harga ni turun, okey, kita sesuailah buat sesuatu. Ini yang Kak Suzy nak ajar. Jadi tuan-puan, bagi pelanggan Public Gold, ni Kak Suzy cerita dari aspek untuk pelanggan Public Gold lah. Sebab Kak Suzy memang sayang customer Kak Suzy. Kak Suzy memang jaga customer Kak Suzy. So, tuan-puan, bila harga emas turun macam ni, apa yang tuan-puan perlu lakukan? Dengar dan boleh ikut tindakan apa yang Kak Suzy sarankan ini ya. Yang pertama, tuan-puan akan tengok dekat website harga. Kalau website harga macam ni, iaitu di website ni publicgold.com.my. Ataupun tuan-puan tengok dalam apps dia ke apa, tak kisahlah mana-mana, asal sahaja tuan-puan tengok harga di website. Bila harga di website, maka tuan-puan akan dapati nampak harga gap 307. Lepas tu tuan-puan tengok harga 10 gram 3080 dan seterusnya lah item-item yang bawah. So tuan-puan akan nampak kenapa perbezaan harga gap dengan harga emas fizikal ni untuk outright purchase, gold bar terus ataupun dinar. Even dinar pun tuan-puan akan tengok kenapa bila tengok dinar dia dah bila bahagi per gram, tuan-puan akan nampak kenapa harga dia tinggi. Harga dia tinggi singgit jadi 308 segram. Jadi tuan-puan jangan risau, jangan takut, jangan kalut, kerana untuk kefahaman tuan-puan, kalau di website Public Gold ni, dia akan ada dua harga lah kita panggil. Satu harga gap dan juga satu harga emas fizikal. Harga gap ni kita update. Bukan saya, bukan kita lah. Public Gold. Public Gold update pada pukul 12.30 malam tadi. Pukul 12 tengah malam, harga gap di-update, dikemas kini. Jadi harga ni dia akan pegang untuk satu hari. Gitu. Lepas tu, harga yang emas-emas fizikal yang kat bawah, kalau yang tuan-puan tengok gold bar 24K ataupun gold wafer dinar 24K ataupun bunga emas taifuk lah apa semua, dia akan dikemas kini setiap 20 minit. Berdasarkan harga emas semasa. Jadi sebab itu tuan-puan akan nampak harga gap sekarang lebih rendah, iaitu 307 segram, tetapi untuk harga yang emas fizikal harganya jadi 308 segram.
Ini berdasarkan graf emas semasa. Kalau tuan-puan lihat sini, okey, tuan-puan tengok sini kalau kat bawah. Nampak ni kat bawah, kat bawah. Okey, nampak ni ada gambar graf ni. Tuan-puan klik yang gambar graf emas tu, maka tuan-puan akan nampak. Nampak tak ni? Okey, kita yang hijau kenik sikit ni. Okey? Dari semalam yang tengah malam semalam, okey, sedang elok diturun. Inilah harga 307. Lepas tu dia dah start bermula pagi tadi, dia dah naik sikit. Ni naik RM1. Yang ni lah kira harga emas fizikal, dia naik RM1. RM1 je, okey lagi, tak ada masalah. Tuan-puan boleh beli Boleh beli, tak ada masalah. Jadi, sebab itu kalau tuan-puan nak faham dari segi bacaan harga, sedap, siapa pula sebut ni? Okey, tuan-puan nak tengok dari segi bacaan harga gap lebih murah dan juga harga emas fizikal dia dah naik. Yang ni kita tak tahu, sampai petang mungkin harga dia akan naik lagi. Jadi, tuan-puan kena faham dan juga kena tahu apa tindakan kena buat. Okay. Jadi, kalau keadaan kita yang macam sekarang, harga gap 307, harga emas fizikal 308 segram. Jadi, tindakan tuan-puan, kalau tuan-puan dah ada tunai apa benda sekarang, Kak Suzy sarankan terus beli di Gap. Ya, terus beli di Gap. Di Gap sebab kita dapat jimat RM1 1 gram. Katakanlah tuan-puan kata nak beli 10 gram. Nak beli 10 gram. Mana emas dari sini ya? Sekejap saya cek. Dah simpan. Kadang saya ada letak emas saya ada atas meja ni. Okey. Katakanlah tuan-puan nak beli 10 gram. Okey. Dari 10 gram, okey. So, tuan-puan tengok. Kalau harga teruk emas fizikal, tuan-puan nampak, 3080. Okey. Lepas tu kata, alamak 3080. Tapi tuan-puan ni dah ada 3000 lebih ni. Jadi, Kak Suzy sarankan, tuan-puan pergi bayar dekat akaun Gap. Jadi, 3070 sahaja. Tuan-puan dah boleh jimat RM10. Nampak? So, beli dekat akaun Gap dan tuan-puan boleh buat pengeluaran emas fizikal 10 gram. Tetapi pastikan dalam akaun Gap kita tu dah ada ekstra 1 gram. Ekstra 1 gram iaitu kalau sebelum ni memang dah menyimpan, memang dah ada, tak ada masalah. Tuan-puan top up sahaja 3070. Okey, nanti tuan-puan boleh buat pengeluaran emas fizikal 10 gram. Jadi kat sini sebenarnya pembelian tuan-puan dah jimat RM10. Gitu. Ini kalau 10 gram. Tuan-puan tengok kalau beli okey. Itu kalau nak beli item 10 gram ataupun item dinar. Okey, dengar Kalau tuan-puan nak beli item 10 gram ataupun item dinar, Kak Suzy sarankan tuan-puan pergi top up dekat Gap, lepas tu keluarkan dari akaun Gap. Dan pastikan dari akaun Gap tu dah ada ekstra 1 gram sebagai pengaktifan akaun kalau tuan-puan nak buat pengeluaran nanti. Gitu. Alright, boleh faham? Tetapi katakanlah kalau tuan-puan nak beli emas yang 20 gram ke, 50 gram ke, 100 gram ke, okey, yang ini Kak Suzy sarankan tuan-puan terus beli dari emas fizikal. Jangan beli dekat Gap. Kalau katakanlah 20 gram 20 gram kalau tuan-puan bayar dekat Gap, sebab ni yang ni tuan-puan kena faham sistem, macam Kak Suzy faham sistem. Kalau 20 gram kali 20 307 kali 20, tuan-puan kena bayar 6140. Okey. Untuk 20 gram masih lagi jimat bayar dekat Gap. Sebab tuan-puan akan jimat RM5 untuk beli 20 gram seketul. 20 gram seketul. Yang ni kena ingat item yang 20 gram seketul. Sekeping tu. Tapi kalau tuan-puan nak beli yang 10 gram, okey terus Gap lah. Yang ni kalau 20 gram seketul, masih lagi juga jimat beli melalui akaun Gap. Kerana 307 kali 20 gram, harganya hanya 6140. Jadi tuan-puan kalau tengok harga fizikal terus 20 gram, tuan-puan situ jimat RM5. Tetapi kalau dinar dia sebenarnya item kecil ke item besar, per gram dia sama. Dia tak macam gold bar. Jadi itu antara cara kita baca graf kita baca harga. Okey. Sama juga kalau tuan-puan beli nak beli 5 dinar, nak beli 1 dinar, 10 dinar, tuan-puan beli terus dekat akaun Gap. Kalau nak beli 10 gram, 20 gram, beli terus dekat akaun Gap. Harga lebih jimat.
Tapi kalau hari ni tuan-puan decide kata nak beli 50 gram terus emas fizikal. Okey, Kak Sui sarankan, jangan kita kali dulu 307 kali 50. Kak Sui sarankan tuan-puan terus beli seketul emas 5 gram tu. Jangan beli melalui gap. Kerana untuk barang gold bar, okey, item gold bar, semakin besar item gold bar yang kita beli, semakin murah harga per gram. Bermakna sini, kalau kita beli terus 50 gram sekeping, iaitu 15,292. Okay. Kalau beli dari Gap dengan yang fizikal, tuan-puan akan jimat RM58. Jadi sebab bayar dekat kalau beli terus emas fizikal hanya 15,292. Okey, bahagi 50 gram, maka harga segram hanya jatuh sebanyak RM305.84 sahaja. Murah dalam RM1.20 dari account Gap. Okey, boleh faham? Sebab itu kalau kat sini tuan-puan tengok harga per emas fizikal ni. Okey, yang ni Kak Sui cakap. Kalau tuan-puan nak beli terus 50 gram seketul, sekeping terus 50 gram. Tak ada pula contoh sini, emas tak ada. Okey, tuan-puan saya galakkan terus beli emas fizikal. Tapi kalau tuan-puan nak yang 10 gram ke, nak yang 20 gram ke, ataupun yang 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar, beli melalui account Gap. Lepas tu baru buat pengeluaran emas fizikal. Nampak? Sama juga kalau tuan-puan nak beli terus emas 100 gram seketul. Beli juga terus order yang seketul. Kerana yang seketul ni hanya harga RM30,443. Bermakna harga per gram dia jatuh dalam RM304.43 sahaja. Premium tu tak apa. Premium kita tolak tepi sebab beli melalui Gap kena bayar premium yang sama juga. Beli fizikal pun kena bayar premium yang sama juga. Jadi benda tu tidak ada perbezaan harga. Yang ada perbezaan harga adalah harga emas ni sekarang. Jadi Kak Suzy ni nak ajar tuan-puan cara berjimat. Bayangkanlah kalau yang 50 gram tadi, tuan-puan boleh jimat RM58. KFC dah berapa bungkus dah tu, kan? Jadi saya tak langsung, Kak Suzy ajar tuan-puan cara berjimat. Cara membeli emas di Public Gold yang mana tuan-puan boleh jimat walaupun dapat item yang sama. Okey. Kecuali kalau tuan-puan kata, Kak Suzy, saya nak beli 50 gram tapi saya tak nak pegang. Saya memang nak simpan dalam akaun. Okay, kalau dah tuan-puan dah buat decision macam ni, nak tak nak memang teruslah beli dekat Gap. Tak payah lagi cerita-cerita pasal yang beli yang fizikal ni. Sebab yang fizikal, nak tak nak, kalau tuan-puan buat order outright purchase, dalam masa 1 tahun, tuan-puan kena ambil emas itu. Tak boleh dah nak simpan, Public Gold simpankan untuk tuan-puan lama-lama. Dulu kita memang simpankan kerana COVID. Ketika itu COVID, susah nak ambil stok lah, apa kita tak boleh keluar lah semua kan. Sekarang COVID ni dia dah memang macam biasa saja, memang sentiasa ada. Malah kita pun tak ada PKP pun nak ni perintah berkurung pun apa semua tak ada. Jadi nak tak nak kita kena ambil semua emas-emas fizikal yang kita order. Public Gold hanya allow kita letak kat situ kurang lebih dalam masa setahun sahaja. Kecuali kalau tuan-puan ni memang kerja overseas ke apa, yang tu boleh maklumkan kepada staff, maklumkan kepada pihak Public Gold. Kita ada special arrangement untuk itu. Okey, alamak gegar pula. Okey? Okey. Jadi tuan-puan, okey, sekarang kita cerita benda yang mudah lah. Tuan-puan duduk Malaysia, tuan-puan memang nak beli emas fizikal dan tuan-puan memang nak ambil emas tuan-puan. Okey? Clear? Jadi inilah tindakan tuan-puan. Tuan-puan kena bijak. Dan ada lagi satu cara. Tadi kita dah ajar cara beli dekat Gap apa semua kan. Okey, ada lagi satu cara peluang untuk tuan-puan terus dapat harga murah ni. Macam mana? Okey, nampak sekarang. Katakanlah tuan-puan ni memang dah target. Okey Kak Suzy, memang saya dah target lama ni. Nak beli 20 gram. Nak seketul. Dah teringin lama 20 gram lah, 50 gram lah apa. Okey? So, Kak Sui sarankan kalau tuan-puan tak ada bajet yang besar, kalau nak beli 20 gram kan kena bayar RM6,000 terus 1 bulan kan. 1 bulan pula. Sekali lamsam full payment. Okay? So, tuan-puan tak adalah RM6,000 ni. Tapi tuan-puan boleh buat pembayaran bertahap
secara EPP 10. Yang mana pembelian emas 20 gram ni RM6,145 kurang lebih bahagi 10 dalam RM615 sebulan tuan-puan kena bayar. Nampak? Jadi harga ni kita akan lock untuk tempoh 10 bulan. Kenapa lock EPP ni Kak Suzy? Okey, kerana bila kita lock harga EPP 10, maka Public Gold akan pegang harga yang tuan-puan lock. Dalam masa 10 bulan ni, harga ni tidak akan berubah. Jadi tuan-puan pun dah tahu berapa kena bayar. Public Gold pun dah tahu juga berapa customer akan bayar. Jadi persetujuan bersama dengan harga yang telah di-lock ni mempermudahkan urusan jual beli ini. Tuan-puan pun tak adalah rasa tertipu sebab katakanlah akan datang harga naik. Tuan-puan kata, alah dulu janji RM615 kena bayar. Tiba harga naik dah naik jadi RM700. Contoh. Okey? Jadi itulah kelebihan EPP. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan rasa, okey Kak Suzy, saya ada RM600 ni sebulan. Okey, saya nak. Okey, call Kak Suzy, tengok kat dekat bio link Kak Suzy, ada nombor kontak Kak Suzy, hubungi Kak Suzy. Nanti Kak Suzy akan bantu. Kalau tuan-puan belum lagi daftar, ni first time tengok video Kak Suzy, rasa macam, okey, nak beli, saya nak join. Saya dah lama ni survey, 2 tahun dah Kak Suzy. Okey. Hubungi Kak Suzy, tengok bio link, ada juga pendaftaran, tuan-puan boleh daftar. Nanti kontak Kak Suzy akan bantu. Okey? Kita tak nak sebut kat sini nombor kontak. Nanti TikTok ni dia mesra sangat kan. Jadi dia kata tak apa, suruh orang klik kat atas. Jadi tuan-puan klik dekat bio link saya supaya tuan-puan boleh hubungi Kak Suzy. Nanti Kak Suzy akan bantu. Jadi tuan-puan, kelebihan kita lock harga EPP ni, yakni pembayaran bertahap selama 10 bulan. Tuan-puan boleh membayar 10 kali bayaran. Katakanlah tadi nak beli 20 gram, harganya RM6,145. Bahagi 10 kurang lebih RM615 sebulan. Bulan pertama sahaja dibayar lebih sebab kita akan campur premium 20 gram tambah RM20 dan juga premium EPP tambah juga RM20. Jadi ada ekstra RM40. Kurang lebih first month dalam 650 lebih lah, dekat 660. Ini anggaran kiraan kasar Kak Suzy, lebih kurang 660. First month je, okey? Masuk second month, okey dah bayar dalam RM615. Jadi tuan-puan akan kekal bayar 615 sampailah 10 kali. Nampak? Jadi tuan-puan akan kekal. Andai kata dalam tempoh 10 bulan ni, tuan-puan ada duit lebih, tuan-puan boleh bayar lebih. Kak Suzy, bulan ni saya ada RM1,000. Boleh tak saya bayar RM1,000? Jawapannya, mestilah boleh. Okey? Tuan-puan bayar sahaja RM1,000 tu untuk langsaikan tuan-puan cepat-cepat pembayaran emas pembelian tuan-puan ni. Kalau ikutkan sistem, sepatutnya bayar RM615. Tapi kebetulan bisnes tuan-puan maju, TikTok, ada orang beli banyak. Okey? Alhamdulillah, rezeki tuan-puan pun ada claim OT, ada buat ekstra, ada buat Grab hantar makanan Grab, ada ekstra kerja lah, macam-macam lah tuan-puan. Okey, jadi tuan-puan ada extra money. Jadi tuan-puan nak bayar lebih, tak ada masalah. Untuk EPP tuan-puan boleh bayar lebih. Bayar kurang daripada kita punya monthly pun sebenarnya boleh. Tapi Kak Suzy tak galakkan lah nanti sebab next month tuan-puan kena bayar lagi extra. Okey? Tapi kalau bayar lebih dari bulanan tu, Kak Suzy amat galakkan. Kerana kalau tuan-puan bayar ekstra, maka tuan-puan boleh pendekkan lagi masa bulanan tuan-puan. Elok-elok 10 bulan, patutnya bulan 5 tahun depan habis. Tapi tuan-puan ni bayar ekstra. Tiap-tiap bulan bayar RM1,000. Tengok-tengok 6 bulan, 7 bulan dah settle payment. Dah settle dah semua RM6,000 lebih ni. Jadi apabila dah settle, semua pembayaran dah dibuat, maka tuan-puan boleh terus ambil emas tersebut. Tak payah nak tunggu tak payah nak tunggu 10 bulan. Tunggu sampai juga bulan 5 tahun depan juga untuk ambil. Tak payah. Public Gold ni senang je tuan-puan. Berapa kali Kak Suzy cakap kan? Banyak kali kan setiap live selalu Kak Suzy cakap. Okay? Public Gold ni sangat senang. Asal habis bayar, tuan-puan boleh terus ambil emas fizikal. Simple. Kita tak ada kona-kona. Okey? Kita tak ada nak belit-belit. Kita tak ada nak tunggu tarikh matang ke apa ke, tak ada. Kalau beli yang bawah 21.25 gram ataupun bersamaan 21.25 gram, tuan-puan boleh terus mohon post. Post secara JIT, jangan risau. Kita post secara patuh syariah dan selamat.
ada insurans. Jadi Tuan Puan jangan risau. Kak Suzy, barang ni sampai ke tak? Sampai ke tak? Sampai ke tak? Okey. Jangan risau sampai macam tu Tuan Puan. InsyaAllah sampai. Selagi mana kalau Tuan Puan membeli sebelum ni ataupun postman memang sampai dekat rumah Tuan Puan, InsyaAllah item tu akan sampai. Kalau takat kita duduk Semenanjung ni, InsyaAllah tak ada masalah. Kerana kita hantar ke Sabah Sarawak yang lagi pendalaman tu Tuan Puan. Nak hantar barang tu kena naik sampan lah 2 hari 3 hari. Barang pun boleh sampai. Ini kanlah Tuan Puan duduk dekat kat Semenanjung ni rasa tak ada lagi kot naik sampan 2 hari 3 malam kan. Tak ada lagi kan. Jadi insyaAllah barang tu akan sampai. So Tuan Puan jangan risau, jangan takut. Cuba dahulu. Okey, kalau kata saya takut, sabar dulu Tuan Puan. Cuba dulu. Okey, kita ni dah berkilo-kilo dah kita mempuh emas. Tak ada masalah. Dan Tuan Puan jangan risau sebab kita pun ada insurans. So, bila ada insurans, maknanya kalau Tuan Puan post, katakan Tuan Puan beli 20 gram, item tu tak sampai. Tuan Puan tunggu, item tak sampai-sampai. Okey? Jadi, Tuan Puan boleh report dekat Public Gold, hantar laporan, kata saya tunggu. Item tak sampai. So, nanti Public Gold akan buat investigation. Dia akan tengok mana stok barang ni. Kenapa tak sampai? Oh, naik sampan, tenggelam sampan. Okey? Contoh. Okey, tak apa. Public Gold akan ganti baru. Okey? Jadi Tuan Puan jangan risau. Tuan Puan beli 20 gram, kita kan ada insurans, Public Gold akan ganti beli 20 gram. Sebab itu, jaminan Public Gold adalah apa item yang Tuan Puan beli, maka item tu Tuan Puan akan dapat. Beli emas, pasti dapat emas fizikal. Itulah jaminan dari Public Gold. Sebab itu, kita utuh. Kita kekal, berkredibiliti tinggi, diyakini oleh ramai orang. Kita dah ada 1 juta lebih base, customer base. Itu yang daftar, yang tak daftar ramai juga. Okay, so customer happy, senyum sampai telinga. Okay, tak ada masalah. Sebab Tuan Puan beli emas pasti dapat emas. Okay, so itu pembelian EPP. Kelebihan lagi Tuan Puan membuat pembelian EPP adalah, katakanlah dalam tempoh 10 bulan ni, Kak Suzy, saya bulan 9 tu kan, saya macam ada stuck sikit lah duit. Ada emergency, tayar kereta saya pancit. Okay, saya kena tukar, beli tayar baru. Okay, which means that month, Tuan Puan tak dapat bayar. Ni RM600 ni Tuan Puan tak boleh nak bayar ni. Kan 615 tadi kan. Okay, jangan risau. Tuan Puan boleh skip bulan tu, tak bayar. Tak ada bunga, tak ada interest dikenakan dari Public Gold. Tetapi nasihat Kak Suzy, bulan depan tu Tuan Puan kena bayar double lah. 1230. Okey? Kenapa bayar double? Yelah, kalau Tuan Puan tak bayar, nanti kekal tertangguh 1 bulan. Akan datang, Tuan Puan nak kena bayar juga. Walaupun Public Gold kata boleh skip untuk bulan tu tak payah bayar, tetapi jumlah yang kena bayar tu, Tuan Puan tetap kena bayar. Tak adalah bermaksud, 1 bulan skip, tak payah bayar. Bulan tu je tak payah bayar, bulan depan bayarlah lebih. Sebab Public Gold punya rules dan juga perjanjian kita adalah pembayaran Tuan Puan pasti kena sama dengan order Tuan Puan. Tuan Puan tak ada nak kata, hari tu Kak Suzy kata boleh skip 1 bulan. Memanglah boleh skip tak bayar, tetapi untuk akan datang Tuan Puan kena bayar double. Ataupun bayarkan lebihan supaya Tuan Puan tetap kena bayar juga mana bulan yang di skip tu. Okey? Itu maksudnya. Jangan salah faham kata-kata saya. Parah nanti. Dan takut nanti Tuan Puan tak dapat emasnya. Okey. Katakanlah Tuan Puan skip 1 bulan. Lepas tu bulan 10 pula kata, okey, Kak Suzy, saya bulan 10 pun ada masalah lagi lah Kak Suzy. Okey, tayar motor saya pula pancit. Okey, contoh. Okey. Jadi, terima kasih Din. Alright. Jadi, Tuan Puan pun tak boleh bayar pula kali kedua bulan 10. Tak boleh bayar lagi ni, RM600 ni. Okey? Jadi, Tuan Puan skip lagi. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Public Gold pun tak ada kenakan Tuan Puan charge bunga ke, charge interest ke. Okey, tak ada. 615 tetap kekal 615. Tetapi bulan yang ke depan tu pastikan bayar lebih lah. Sebab Tuan Puan dah nak cover ni. 1,200 lebih ni tak bayar ni 2 bulan kan. Dan nasihat Kak Suzy, jangan sampai 3 bulan berturut Tuan Puan tak bayar.
andai kata 3 bulan berturut untuk EPP, tuan-puan tak bayar, berkemungkinan besar order tuan-puan akan di-cancel. Kita panggil force sale. Force sale maknanya Public Gold ambil tindakan terpaksa jual kepada Public Gold balik dan Public Gold akan kenakan penalti 10% di atas jumlah order tuan-puan. Jadi tuan-puan nak tak nak kena bayar 10%. Apa jadi jika tuan-puan tak bayar 10% tu? Okey, maka tuan-puan tak boleh nak continue next transaction. Okey, dia akan keluar macam message error, tak boleh nak continue transaction kerana ada urusan yang tidak selesai sebab penalti yang tak bayar. Okey, nak dari gap pun tak boleh nak buat simpanan. Nanti dekat nak ambil fizikal dari gap pun tak boleh nak keluarkan fizikal. Bukan Public Gold tak nak bagi, tetapi tuan-puan kena selesaikan dahulu penalti yang diberi dan lepas tu barulah tuan-puan boleh continue next transaction. Okey. Penalti ni tadi, katakanlah tuan-puan kan dah bayar, tuan-puan buat 10 bulan. Katakanlah tuan-puan dah bayar, dah 4 bulan. RM600 ringgit. Okey, 4 bulan. Tapi tiba lepas tu tuan-puan memang tak boleh bayar dah tak boleh continue dah. Dan tuan-puan rasa tuan-puan memang biar je lah dia nak cancel. Okey, so apa jadi dengan bayaran 4 kali tuan-puan bayar ni? 600 kali 4 kurang lebih dah 2,400, 2,500 dah ni tuan-puan bayar. Okey, apa jadi dengan payment ni? Jangan risau, Public Gold memang tak ambil duit orang. Okey, Public Gold dari bayaran yang dalam 2,500 ni tadi, Public Gold hanya akan charge 10% saja kerana itu sebab order di-cancel. Jadi 10% daripada jumlah order 6,000 lebih, katakanlah 615 tadi. So dari 2,500 ni, Public Gold hanya tolak 10% sahaja, iaitu 615. Ini kurang lebih, nanti tengoklah kiraan dia. Okey, dan lebihannya tu Public Gold akan pulangkan balik kepada tuan-puan. Nampak? Public Gold tak nak ambil duit tuan-puan. Duit tuan-puan, okey? Bisnes dia dah kaya raya ada juga. Okey? Dan dia pun menjalankan transaksi secara patuh syariah. Sebab macam ni, tuan-puan dah clear. Dah jelas, dah faham. Jangan pergi gatal-gatal pergi cancel pula order. Okey? Kalau boleh bayar, bayar. Tetapi andai kata berlaku order yang di-cancel. So, apabila berlaku order yang di-cancel ni, so, tuan-puan akan dikenakan penalti 10%. Lebihan bayaran ni Public Gold akan pulangkan balik kepada tuan-puan. Jadi jangan takut. Tuan-puan akan dapat balik duit tuan-puan. Dan duit yang dipulangkan ni tuan-puan boleh pilih 2 cara. Yang pertama, tuan-puan boleh ambil cash. Dan yang kedua, tuan-puan boleh masukkan yang lebihan tu terus ke dalam account gap. Boleh juga. So nanti Public Gold akan kira, tengoklah harga semasa ketika tuan-puan dah selesai buat untuk refund tu. So Public Gold akan terus masuk dalam account gap. Jadi okey. At least tuan-puan dapat juga balik. So kalau 2,500 tolak 600, kurang-kurang 1,900 lagi kan. Masuklah gap. 1,900 banyak juga tu. Okey. 1,900 dekat hampir 3 gram. 3 gram lebih tu. Okey. Jadi tuan-puan dapat balik duit tuan-puan. Jadi tuan-puan jangan risau. Itu atas option lah tuan-puan. Nak ambil cash ke, nak terus masuk gap ke. Kalau customer Kak Suzy, dia tengok orang lah. Dua-dua ada. Ada orang memang tak apa Kak Suzy, saya nak cash. Yang ada orang tak apa Kak Suzy, saya nak gap. Cuma kat sini suka untuk Kak Suzy beritahu. Kalau tuan-puan pilih untuk ambil cash, dia ambil masa sikit. Kurang lebih antara 2 ke 3 minggu. Baru tuan-puan akan dapat duit tu. Okay? Tetapi kalau gap, dia cepat sikit. Sebab Public Gold tak perlu nak buat macam permohonan dari finance, keluarkan balik duit ke apa. Dia senang. Jadi staff akan terus boleh masuk, tengok berapa lebihan, dia akan terus masuk gap. Tak sampai seminggu dah boleh masuk nampak gap. Sebab tu kadang-kadang customer Kak Suzy pun, bila Kak Suzy terangkan akan hal ini, mereka lebih suka, tak apalah Kak Suzy, masuk gap je lah. Saya pun nanti kalau pegang duit kan habis. Betul tak? Habis. So, kita tak nak bagi duit habis. Jadi dia masuk gap. Gitu. Alright. Terima kasih Cik Din. Okey. Jadi tuan-puan, sebab itu Public Gold ni dia cara transaksi dia memang sangat mudah, sangat telus dan tuan-puan dah tahu harga emas turun hari ni. Jadi apa yang perlu tuan-puan lakukan? Kalau cakap Kak Suzy, saya tak adalah duit ribu-ribu banyak ni. Macam mana? Tapi harga emas turun ni, macam mana? Okey. Yang ni selalu berlaku Kadang-kadang berlaku pada Kak Suzy juga. Okey, samalah Kak Suzy dulu kan pernah kerja, okey? Ya, Cik Din jawab dah. Tambah Grab. Tuan-puan, buat macam ni je, pejam mata.
Okey, pejam mata. Klik je top up. Top up je lah, tolak je lah RM100 FPX dari akaun kita. Tolak je RM200. Dah. Ataupun tolak je pejam mata lah, nak juga segram. Harga 307 ni. Pejam mata je lah. Pejam mata je klik. Okey lah 1 gram. Nampak tak? Okey. Nanti Tuan-Puan pandailah belanja baki bulan 7 ni. Tuan-Puan try buat. Tuan-Puan jangan risau. Tuan-Puan tak akan kurus keding. Tuan-Puan cukup tak lagi makan. Tak percaya try buat. Walaupun Tuan-Puan tadi, alah pejam mata, tengok. Betul tadi. Alamak, ragu-ragu nanti aku tak boleh makan lah. Aku kurus lah apa ke. Okey? Tuan-Puan jangan risau. Tuan-Puan tetap juga cukup makan. Tak paksa tak jadi. Ya betul. Sebab tu Tuan-Puan kena paksa. Kena rela. Paksa rela. Relakan hati, relakan jari ni. Tekan-tekan. Dapat nombor tekan-tekan masuk je akaun Gap. Kalau Tuan-Puan tak paksa macam tu, sampai kesudah Tuan-Puan tak akan ada simpanan. Dan Tuan-Puan pun bila nak rasa harga murah lagi? Kan? Hari ni je. Okey? Ni pun harga sekarang tengah naik. Graf tengah naik sekarang. Okey? Tuan-Puan tengok ni. Sekejap kasih tunjuk. Ni tengah-tengah cakap ni. Dia dah naik 10 sen. Okey, dia tak nampak lagi sini. Kalau dekat ni dia dah nampak tinggi dia dah nampak sikit, nampak ni. Dia tengah mendaki sikit ni. Trik, nampak yang hijau mendaki sikit. Tak mustahil petang karang harga naik. Okey, tapi kat sini pun tak tahulah harga naik ke turun. Okey, ada juga orang tanya kenapa harga emas ni turun ni hari ni? Okey? Alright, adalah sebabnya, salah satu sebab adalah harga emas public gold dia akan kitco.com. Dia akan ikut kitco.com Kitco.com ni adalah satu badan yang menjaga dan memantau harga emas dunia dan dipantau dari London. So London dia akan ikut harga USD secara tak langsung Dan apa berlaku semalam? Semalam kan hari Khamis, hari ni Jumaat. So setiap Khamis malam Jumaat kita lah tengok kat Malaysia, kalau dia sana siang. Okey, apa yang berlaku adalah mereka akan update data maklumat data pekerjaan di US. Dan semalam apa yang berlaku adalah data pekerjaan meningkat secara mendadak, iaitu sebanyak 497,000. Bermakna dengan kenaikan data pekerjaan ni, bermakna warga dia ramai lagi yang dulu tak kerja sekarang kerja. Jadi secara tak langsung ianya menaikkan USD. Bila dia menaikkan USD, secara tak langsung harga emas dia jadi turun. Dan kita ni masih lagi nampak mahal sebenarnya, sebab kita nampak harga emas turun sikit. Kenapa harga emas emas kat Malaysia ni masih lagi 300 lebih? Yang tu kita kena ingat. Kita punya mata wang kan semalam pun baru umumkan mata wang kita rendah. Nilai dia masih lagi rendah. Kita tak dapat lagi, kerajaan kita masih belum dapat menaikkan lagi nilai mata wang kita. Jadi antara salah satu cara untuk kita selamatkan mata wang kita adalah dengan pembelian emas ni lah. Sebab itu Kak Suzy ni popek cakap ni, okey, suruh beli emas ni supaya tuan-puan selamatkan nilai duit tuan-puan. Tuan-puan jangan simpan nilai duit dalam bentuk RM tu banyak-banyak sangat. Simpan dalam gold. Kenapa simpan dalam gold? Kerana gold ni dia secure kita punya nilai. Akan datang tak mustahil harga emas ni boleh lonjak naik RM350 segram. Ya, hari tu pun siapa kata, kau harga emas naik 300. Ambil kau, kedebuk pop, dia naik je terus. Dan naik tak turun-turun dah 200. Tak ada tuan-puan. Hari tu masa COVID kita rasa 270 mahalnya, 280 mahalnya. Tak nak beli lagi. Mana duit moratorium? Habis kan? Tapi sekarang daripada COVID 2020 hari tu 280, sekarang dah naik RM300, RM308, RM316, RM320. Naik lagi tuan-puan. Jadi, lesap dah. Cik Din lesap ke mana? Boleh trace tak? Cuba ingat balik ke mana lesap tu. Okey? Dah lah time COVID, kita tak keluar, kita duduk rumah saja, sepatutnya kita dapat banyak berjimat ketika itu. Pelanggan Kak Suzy, masa tu banyak buat simpanan tukar, dapat moratorium, duit lebihan yang tak bayar rumah, tak bayar kereta tu kan ada ekstra kan dari gaji. Tapi Kak Suzy tahu juga pada ketika itu ramai juga ada yang diberhentikan kerja, ada yang
yang memang tak ada sumber pendapatan. Tak apalah, okey, rezeki masing-masing. Dan Tuan Puan, kenapa kita kena menyimpan ni adalah ketika Tuan Puan kecemasan macam tu lah. Kak Suzy suruh Tuan Puan menyimpan ketika Tuan Puan ada duit. Kalau Tuan Puan ada duit, tak payah dah nak menyimpan. Ketika tu, Tuan Puan nak menggunakan simpanan Tuan Puan. Jadi, Tuan Puan kena ingat, ketika Tuan Puan kerja ni, ketika Tuan Puan ada duit ni, ketika Tuan Puan ada gaji ni, ketika inilah Tuan Puan kena simpan. Simpan pula, pastikan Tuan Puan simpan dengan aset yang betul-betul boleh memberi keuntungan dan pulangan kepada Tuan Puan. Aset yang betul. Tuan Puan janganlah pergi main emas yang digital pula tu. Tuan Puan tak nampak, it's just a number. Tuan Puan emergency, Tuan Puan susah nak gadai. Bila Tuan Puan ada emas fizikal, Tuan Puan senang nak gadai. Pergi saja. Tuan Puan pun tahu Tuan Puan sayang nak jual. Dan Tuan Puan bila ada emas fizikal, Tuan Puan boleh pergi gadai. Pilih saja mana pusat-pusat gadaian. Kalau emas fizikal public gold, lagilah emas fizikal public gold dikategorikan antara mesra ar-rahnu. Mesra yang macam mana? Joget-joget ke? Tak, okey. Dia mesra yang mana kebanyakan ar-rahnu di Malaysia terutamanya menerima emas public gold untuk gadaian. Kerana syarikat-syarikat ar-rahnu percaya akan item emas public gold. Emas kalau dikata situ 20 gram, pasti 20 gram. Dia takkan kurang jadi 19 gram. Okey? Sebab tu saya kata credibility public gold sangat tinggi. Kerana mereka menjaga kualiti item-item mereka. Tuan Puan boleh lihat dekat YouTube saya. Ada satu video saya buat berkenaan dengan item public gold yang mana tak silap 5 dinar. Macam mana dia punya cara pembuatan dari kilang tu. Macam mana dia kikis ke apa ke nak bagi betul-betul cukup berat tu. Bukan sekali saja dia tengok timbang, ting letak angkat terus. Tak Tuan Puan. Kikis banyak kali nak bagi betul-betul exact amount. Berat tu sama dan lebih sedikit. Dia biasa akan kira dari 3 titik perpuluhan dan dia akan lebih dari 3 titik perpuluhan tu. Sebab itu, bacaan emas public gold kalau pergi mana-mana tempat penjualan, dia dapat bacaan yang tepat walaupun dia baca 2 titik perpuluhan. Sebab dalam 3 titik perpuluhan, public gold buat ekstra. Dia tak boleh 2 titik perpuluhan buat ekstra. Tu banyak sangat. Okey, dalam 3 titik perpuluhan dia akan buat ekstra. Nampak 0.3 gram, 0.003, 0.005 ke. So dekat situ dia nampak ekstra. So Tuan Puan, itulah antara kelebihan public gold. Emas public gold. Kita ni cakap, Kak Suzy ni cakap bukan saja-saja sebab Kak Suzy ni nak mengampu public gold ke apa. Tak ada kaitan. Okey, Kak Suzy belajar ilmu emas yang betul. Jadi Kak Suzy nak beri Tuan Puan ilmu yang betul. Supaya Tuan Puan tidak tertipu. Cik Din join PG dalam ketika COVID 2019. Alhamdulillah, berapa kilo dah simpan? Okey. Tak apa. Tak payah bagi tahu Kak Suzy. Okey. Simpan dalam poket sendiri. Tak payah bagi tahu orang. Adalah kan? Okey. Alhamdulillah. Jadi Tuan Puan, kalau Tuan Puan mengambil inisiatif, mengambil tindakan, Tuan Puan akan nampak harta Tuan Puan akan bertambah tiap-tiap tahun. Kalau Tuan Puan simpan emas. Kalau Tuan Puan nak beli rumah tiap-tiap tahun kan, memang tak ramai. Tak semua orang boleh tambah rumah tiap-tiap tahun. Satu rumah pun dah harga RM200,000, RM300,000. Tetapi gram emas tiap-tiap tahun Tuan Puan boleh bertambah. Bukan setakat tiap-tiap tahun. Tiap-tiap bulan. Tuan Puan boleh tambah gram emas Tuan Puan. Tuan Puan boleh tambah kekayaan Tuan Puan. Senang. Buat apa Tuan Puan nak fikirkan beli aset benda yang susah? Beli aset benda yang senang dahulu. Yang mudah transaksi, yang confirm Tuan Puan dapat asetnya. Emas adalah satu aset. Rumah, aset juga. Tapi rumah ni banyak kerja dia. Nak membeli apa semua kan. Duit pun kena banyak. Okey? Tapi kalau Tuan Puan ada duit sikit nak beli emas, kurang-kurang RM100, Tuan Puan dah boleh tambah dah gram emas. 0.3 gram. Wow, bulan ni aku kaya lagi 0.3 gram dari bulan lepas. Nampak? Kan? Nampak tak? Jadi, Tuan Puan, inilah kita dengan emas ni. Kagum dengan Puan dalam perkongsian perjalanan di PG waktu weekly Zoom meeting. Alhamdulillah. Terima kasih. Dengar. Okey? Terima kasih. Nanti Cik Din pun pasti ada perjalanan Cik Din sendiri juga.
Jadi insyaAllah kita ni ada perjalanan masing-masing yang mana kita pasti akan lihat dulu kita macam mana, sekarang kita macam mana. Amin, amin. InsyaAllah dipermudahkan ya. Jom fight for Switzerland. Boleh? Okey. Jadi, rezeki masing-masing kita tak tahu Allah nak bagi macam mana. Jadi kalau tanya saya dulu pun kan, dulu saya tak pandai bercakap macam ni tuan-puan. Malu. Okey, saya malu. Saya pun malu. Malu sangat. Ada pula ramai orang call. Sat lu. Okey. Jadi saya sangat pemalu dahulu nak cakap outstanding macam ni, memang tak reti lah. Walaupun saya tahu ada ilmu emas tu. Okey, sebab saya dah lama experience kan, tapi cuma kita nak bercakap tu kita malu. Sebab itu saya pergi buat pelaburan sikit. Pelaburan macam mana? Saya bayar pergi training, saya ambil CMT, saya belajar cara betul untuk bercakap. Orang kata stage fright. Bermakna ketakutan dengan stage. Jadi kalau tuan-puan mengalami ketakutan dengan stage, maksudnya bila orang suruh tuan-puan bercakap di dekat stage depan tu, orang ramai ni, tuan-puan kena check diri tuan-puan, takut atau tidak, gugup atau tidak, elok-elok ada suara turun naik atas stage tak ada suara. Jadi benda tu tuan-puan kena atasi. Macam saya dulu memanglah gugup tu tak ada suara tu tak adalah, tapi bila dah duduk atas stage, suara keluar. So, kita ada juga skill lain untuk macam mana kita nak pastikan audience tu dengar pula apa kita cakap. Dia ada cara dia pula. Jadi, benda tu semua saya belajar. Jadi, kalau tuan-puan nak belajar sama, boleh datang kelas saya nanti. InsyaAllah saya akan adakan mana-mana dealer lah. Kalau nak lah. Kalau tak nak, tak apa. Saya offer je kat dealer saya. Okey? Jadi, benda tu tuan-puan kadang-kadang luangkan sedikit masa. Kadang-kadang tuan-puan pun kena lihat potensi diri. Macam mana. Dan tuan-puan kena bagi peluang pada diri. Especially kadang-kadang tuan-puan tak tahu. Kerana tuan-puan tak pernah bagi peluang pada diri tuan-puan. Yang tuan-puan rasa, aku takut. Takutlah Kak Suzy. Takut. Halah, tak cakap lagi dah takut. Macam mana tu? Itu adalah salah satu cara tuan-puan tak bagi peluang pada diri. Sedangkan mungkin jauh di sudut hati, katakanlah Kak Suzy push sikit. Halah, pergilah. Try. Okeylah, kalau try menangis kat situ dah tak nak juga, tak apalah Kak Suzy tak push. Tetapi anda kata tuan-puan dah bayar untuk pergi training macam tu, nak tak nak tuan-puan kena naik pentas tu. Tuan-puan kena naik atas tu, tuan-puan kena cakap dan tuan-puan kena berlatih. Sebab kita ajar, nama dah kita ajar. Sebab itulah Kak Suzy kata, bagi peluang pada diri untuk belajar. Kalau tuan-puan pun dah takut, tak boleh, saya memang tak boleh bercakap. Kalau saya bercakap nanti saya pengsan atas tu. Nampak? Tak buat lagi, dah takut kat luar apa semua. Ketakutan tuan-puan tu yang ketakutan tak tahu dari mana. Takut sangat apa benda, takut bukan keluar benda apa, paku ke ular ke benda dari mulut kita. Tak. Okey? Nak join training cuma masa tak mengizinkan masa ni. InsyaAllah satu hari nanti. Jangan risau. Just set your masa. Masa ni pun dari segi masa kadang-kadang kita pun kena cari masa kita. Cari masa kita sebab saya takut nanti Cik Din sedar-sedar kan. Masa Cik Din yang ada tu nanti takut nanti dah umur 55. 55 nanti baru ada masa. Jadi takut lambat sangat. Janganlah. Jangan tunggu sampai umur macam tu. Okey? Tengah muda, tengah sihat ni kalau boleh cari juga masa tu. At least kalau perlu ambil cuti. Ambil je cuti. Letak tepi sekejap hal kerja. Sebab hal kerja memang takkan habis selagi mana kita kerja dekat tempat tu. Okey? Hal kerja memang takkan habis. Okey? Tuan-puan orang penting macam mana sekalipun, kalau fikirkan hal kerja memang takkan habis sampai bila-bila tuan-puan. Selagi mana tuan-puan bekerja kat situ. Ianya akan habis apabila tuan-puan dah hantar surat resign ataupun ketika tuan-puan dah bersara nanti. Baru habis. Yes, komitmen dengan kerja. So, Cik Din, kalau betul nak sesuatu, you want to do for yourself, kena cari masa sendiri. Macam saya terangkan dekat weekly meeting hari tu kan. Every year saya memang akan ada allocation masa saya yang mana cuti saya dari saya kerja dulu memang dikhaskan untuk aktiviti public goal. Sebab saya memang nak berjaya dengan public goal. Saya kena luangkan masa, saya kena cari masa saya. Kalau hal kerja tu macam saya cakap lah. Hal kerja dia takkan habis. Okay? Dia takkan habis. Saya kerja 20 tahun pun saya nak berhenti hari tu pun sebenarnya hari terakhir saya tu pun. Bos saya masih lagi ada bagi kerja untuk dia suruh saya selesaikan part saya sikit lagi. Dia suruh selesaikan juga tuan-puan. Nak berhenti dah hari terakhir tu.
okeylah kita ni baik hati buatlah. Sebenarnya kalau saya tak buat pun tak ada masalah. Esok saya dah berhenti dah. Tapi okeylah. Kita masih ada empati kan, buat je lah sikit. Nampak hari terakhir kerja pun bos tetap suruh buat. Sebab nanti dia tak nak buat. Dia suruh orang lain juga. Okey? Dia tak nak part dia sebab bila kita dah berhenti, nak tak nak memang kita tahu. Benda tu sepatutnya siap hujung bulan. Tapi kita dah berhenti awal bulan. Jadi nak tak nak, tak siap. Okey, goodbye lah. You pun tak bayar gaji saya dah. Kan? So, macam saya cakap, kerja takkan habis. Selagi mana tuan puan kerja kat situ. Sebab tuan puan dibayar gaji untuk buat kerja tu. Okey? Sebab tu kita ada cuti tahunan. Tuan puan kena allocate sikit. Nanti pergi je training, kosongkan minda, jangan ingat hal kerja. Pergi, okey, fahamkan, enjoy aktiviti public goal, enjoy aktiviti training public goal. You will enjoy it dan you akan nampak your future. Okey, future kita siapa? Tengok Cik Syukur. Okey, kalau dia boleh dapat pegang cek 1 juta kerana ada empire 1 juta, tak mustahil. Tuan-puan pun boleh pegang cek yang sama untuk diri tuan-puan. Bukan tolong pegang cek orang. Okey? Macam saya impian. Saya nak juga pegang cek 1 juta tu untuk diri saya dan empire saya nanti. Okey? Jadi mission kita akan nampak siapa orang yang kita follow. Dan platform mana, syarikat mana yang kita follow. Kalau kita masih, macam saya cakap kan, kalau saya masih kekal di Sapura kan, so saya akan jadi macam bos saya. Nanti akan ada anak buah, betul, ada due date, time, apa benda buat projek, tetap tak habis. Projek memang sentiasa ada je. Okey, itu tak cerita lagi kerana birokrasi, kerana cantas-mencantas, kerana politik dalam syarikat. Ui, banyak tuan-tuan, banyak. Penat kita nak melayam dia tu. Sebab kita ni bukan jenis nak berpolitik dekat syarikat. Jadi bila kita terpaksa hadapi bos-bos yang berperangai macam ni, pening kepala. So sebab itu saya ada mission saya ada future saya. Saya tak nak lagi berdeal dengan bos-bos yang bermain politik ni. 20 tahun lama penat, macam-macam jenis bos saya jumpa. So saya ada mission saya. Macam-macam selagi kita di bawah. Ya. Macam-macam. Sebab tu bila saya buat public goal, saya happy, saya enjoy, saya ada masa saya sendiri. Saya nak gaji saya berapa bulan ni, saya kena kerja keras. Tengok. Kadang-kadang saya nak berapa gaji saya bulan ni pun saya dah boleh tahu dalam masa 15 hari saya dah boleh tahu gaji saya berapa bulan ni. Okey, kadang-kadang 20 hari saya dah boleh tahu. Okey. Saya dah letak target saya. Okey, kalau saya dapat macam ni, saya dah tahu berapa gaji saya. Jadi, kita grow, kita boleh buat. Tak perlu nak tunggu politik orang atas. Sebab kalau kerja, you tahulah kan. Kadang-kadang kita kerja, kita yang buat. Lala bos pergi claim kat atas, saya yang buat. Siapa dapat bonus besar? Dia yang dapat. Kita bolehlah picit-picilan. Okey? Sikit-sikit bolehlah bagi kat Suzy ni. Kita dah, bos dah jual nama kat atas dah. Dia yang buat. Okey? Itu satu kisah lain. Itu tak apalah. Politik di syarikat memang ada di mana-mana. Memang ada di mana-mana. Jadi, sebab tu tuan-puan kena tahu hala tuju tuan-puan. Your future. Your future macam mana Your future. Jadi kalau betul rasa macam nak ikut saya, Kak Suzy, Cik Din nak ikut saya, insyaAllah Cik Din boleh buat. Sebab kita pun ramai yang berhenti kerja full timer sebagai public goal. Dan yang berhenti kerja ni bukan kerja cincai-cincai. Ada dari memang engineer juga. Dari HR punya ni. Yang jawatan besar. Okey. Yang kalau dulu bisnes pun besar. Lepas tu buat public goal. Fokus public goal. Bisnes dia pun dah tak buat sangat dah. Sebab dia dah nampak public goal ni senang. Dan satu lagi public goal ada passive income. You kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Walaupun pekerja paling terbaik lah 10 tahun berturut-turut. Once you dah berhenti kerja, zero your income. Syarikat tu takkan bayar you. Okeylah, Cik Din ni pekerja terbaik kita 10 tahun berturut-turut. Maka kita akan bayar you sampailah you meninggal dunia nanti. Sama gaji you setiap bulan. Tak ada. Tak ada Cik Din, tak ada. Tak. Okey, Cik Din? Okey. Okey, out dulu puan. Okey, pergi solat. Alright. Baik, terima kasih. Jadi tuan-puan, sebab itu kalau tanya saya kenapa saya berhenti kerja, walaupun saya system engineer, walaupun gaji saya tak berapa besar, tetapi saya tahu benda tu stabil. Saya dapat every month. Bonus pun bolehlah dapat sebulan 2 bulan setiap tahun. Okey, tetapi saya ada mission saya yang lebih besar. Saya pun nak kejar impian saya. Saya pun rasa nak all out untuk diri saya. Saya rasa nak mencari sesuatu intan, berlian yang bersinar dari diri saya. Dan secara tak langsung apabila saya dengan public goal, saya juga nak mengubah kehidupan tuan-puan, terutama dealer-dealer yang di bawah bimbingan saya, juga dari PG1M. Okey, tuan-puan boleh mengubah hidup tuan-puan. Macam saya secara tak langsung boleh mengubah
hidup saya dari dulu kerja makan gaji hinggalah full timer dan saya mendapat income full timer dari Public Gold. Secara tak langsung income saya itu adalah passive income. Jadi hal yang sama juga kita akan repeat, kita akan duplicate kepada dealer-dealer yang lain. Malah tuan-puan sebenarnya boleh dapat income yang lebih besar lagi daripada saya walaupun saya yang ajar tuan-puan. Okey? Jadi usaha tuan-puan buat lebih, tuan-puan akan dapat lebih. Itu sahaja. Allah pun cakap kalau kita ni kerja rajin berusaha lebih, kita akan dapat lebih kan? Nampak? Tapi kalau di syarikat kita kerja lebih ke apa ke, susah sikit nak dapat lebih. Okey, terutama kalau macam saya dulu dah permanent nak kira OT pun tak kira walaupun disuruh extend kerja. Okey? Ditolak bonus tu adalah. Nak bagi extra bonus tu tengoklah performance kita. Kalau datang lambat setiap tahun tu, setiap bulan mesti ada sehari, 2 hari datang lambat, memang ditolaklah lagi dari bonus. Jadi tuan-puan, benda tu lah yang akan menyebabkan income kita macam limited. Tapi dengan Public Gold, income kita adalah unlimited. Tuan-puan buat betul-betul, tuan-puan boleh dapat income up to RM20,000, RM30,000, RM50,000 sebulan, RM100,000. Tak mustahil tuan-puan. Public Gold kita semakin grow. Dulu Public Gold masa saya baru join dulu ada ribu-ribu orang sahaja. Lepas tu ada puluh-puluh ribu. Lepas tu ada ratus-ratus ribu. Sekarang pelanggan Public Gold dah ada jutaan. Kita dah ada 1 juta lebih dan sekarang kita makin grow, makin cepat. Kalau dari semalam pun kurang lebih kita dah hampir 1.1 juta iaitu 1.100.000 orang. Okey? Ini yang berdaftar. Ramai juga pelanggan yang tidak berdaftar ya tuan-puan. Kalau tanya kenapa Kak Suzy kata tak berdaftar? Ada pelanggan yang jenis beli emas. Okey, sebab saya ada pelanggan yang macam tu. Tak apa Kak Suzy, saya tak nak daftar. Saya beli yang Kak Suzy. Nanti Kak Suzy bagi saya emas. Beli pula bukan sikit-sikit. Saya pun tak tahulah duit dia macam mana. Dia kata, saya tak nak pening-pening dengan sistem. Yang saya tahu, saya beli emas dapat emas. Nanti Kak Suzy bagi kat saya, Kak Suzy post kat saya. Nampak tuan-puan? Okay, ada passion. Ada passion customer macam ni Walaupun kita dah cakap, daftarlah nama sendiri. Apa-apa jadi ikut pada saya ke apa. Tu tak apa Kak Suzy, apa-apa jadi tak apalah anda kata apa benda saya tak dapat balik ke dengan Kak Suzy. Saya halalkan benda. Panjang pula cerita dia. Dia memang tak nak daftar. Okay, kalau cerita dia memang tak nak daftar, tak apalah kita support dia. Memang tanpa daftar lah. Kita bagi je lah emas dia. Sebab tu Kak Suzy kata 1.1 juta yang memang berdaftar. Ada ramai lagi pelanggan yang tidak berdaftar. Jadi tuan-puan dah kenal Public Gold. Tuan-puan dah kenal Kak Suzy. Tuan-puan dah tahu ada ilmu emas. Tuan-puan dah tahu apa tindakan yang tuan-puan perlu lakukan. Tuan-puan ada duit. Okey, lepas ni apa kena buat? Belilah emas. Beli emas, pastikan beli emas, dapat emasnya. Bukan dapat nombor-nombornya sahaja. Kerana bila nombor-nombor tu, risiko besar. Part-part nombor-nombor ia berkait dengan patuh syariah. Tuan-puan kan ambil tahu pasal patuh syariah kan? Sangat ambil tahu pasal patuh syariah. Part-part hak ni ambil konon-konon nak patuh syariah. Okey. Jadi, tuan-puan kena tahu pasal patuh syariah. Boleh tengok ada video Kak Suzy. Mungkin hari ni kot nanti Kak Suzy akan upload dekat YouTube Kak Suzy. Pasal cerita panjang lebar. 1 jam Kak Suzy cerita pasal patuh syariah. Okey? Jadi, tuan-puan, Kak Suzy harap tuan-puan dapat ilmu yang bermanfaat dari perkongsian Kak Suzy. Dan Kak Suzy harap tuan-puan boleh lakukan dan ambil tindakan yang bijak. Kak Suzy cakap ni, Kak Suzy kongsi ni adalah untuk diri tuan-puan. Tuan-puan beli emas adalah untuk diri tuan-puan. Bukannya untuk Kak Suzy. Okey? Tuan-puan simpan emas adalah untuk diri tuan-puan dan juga keluarga tuan-puan. Bukan untuk Kak Suzy. Okey? Dan tuan-puan bayar, tukarkan duit tuan-puan kepada emas, itu adalah untuk tuan-puan juga. Di mana tuan-puan secure tuan-puan punya kekayaan. Okey? Hari ni, harga beras naik lagi tuan-puan. Ya, harga beras naik lagi. Okey? Hari tu saya tengok harga Pampers naik juga. Susu budak naik juga. Naik tuan-puan. Kalau beli barang-barang untuk pertukangan, naik juga. Cat, naik juga. Semua naik je tuan-puan. Sayur, naik juga. Semua barangan naik. Okey? Harga emas pun naik juga. Tetapi bila tuan-puan alihkan duit tuan-puan kepada emas, jadi tuan-puan dah simpan dalam satu aset yang kekal. Sebab itu Kak Suzy ajar, bukannya duit yang tuan-puan belanja tu kena tukar semua jadi emas. Tak.
Tuan-puan nak simpan emas, tuan-puan pastikan ada duit lebihan tiap-tiap bulan tu yang mana tuan-puan dah allocate untuk simpanan. Bukan lebih lepas belanja. Lepas belanja memang tak ada duit lebih. Okey? Simpan dulu baru belanja kemudian. Bermakna dah dapat gaji kan bulan lepas kan? Okey? Pastikan tuan-puan dah buat simpanan dahulu. Katakanlah kalau hari ni nak simpan juga. Macam Kak Suri ajar tadilah. Pejam mata tak saja. Okey? Tapi katakanlah ni untuk gaji akan datang. Gaji akan datang ni mungkin 20 hari bulan ke, 24 ke, 26 ke, 25 ke. Nak gaji nanti. Setkan dalam minda tuan-puan. Setkan dalam hati tuan-puan. Buat decision yang mana okey, saya nak ikut cakap Kak Suzy. Saya nak simpan dahulu belanja kemudian. Simpan banyak mana? Kalau gaji tuan-puan katakanlah RM3,000. Okey, simpan antara 5% ke 10%. Katakanlah ambil 10%. Jadi tuan-puan alihkan RM300 terus simpan jadi emas. Kak Suzy, RM300 sikit je. Boleh ke kaya? Sabarlah. Kalau dah RM300 je tuan-puan ada tiap-tiap bulan, simpan RM300 tu dulu. Okey? Sebab Kak Suzy tahu tuan-puan tak ada duit lebih banyak lah tu. Kita ajar simpan yang sikit. Kalau tuan-puan dah ada duit banyak, kita dah ajar cara banyak. Okey? Ni sebab tuan-puan memang kata tak ada duit banyak. Tak ada duit RM10,000, tak ada duit RM5,000. Jadi tuan-puan, dari gaji tiap-tiap bulan ni, alihkan sedikit, kurang-kurang 10%. Kalau gaji RM3,000, alihkan RM300. Simpan je dalam gap. Okey, kalau tak nak buat EPP. Kalau nak buat EPP, okey boleh order EPP. Kalau tak, simpan je dalam gap. Simpan je dalam account gap. Simpan RM300 sebulan. Buat auto debit terus. Pejam mata buat je auto debit. Supaya tuan-puan tak terperasan. Duit tuan-puan dah ditolak untuk jadi emas. Kalau tuan-puan perasan, nanti macam Kak Suzy ajar kan. Pegang ada duit nak tunggu. Harga rendah. Lala duit tu habis nanti. So, buat saja auto debit. Tak kisahlah harga berapa. Beza RM1, RM2 tu, RM5 tu okey. Tak ada masalah. Janji yang penting tuan-puan simpan tiap-tiap bulan. Dan lebihan tu ada RM2,700 lagi tu. Belanjalah. Itu cara menyimpan. Kalau tuan-puan tak buat cara macam tu, 10 tahun tuan-puan kerja, 10 tahun tuan-puan tak ada simpanan. 20 tahun tuan-puan kerja, 20 tahun tuan-puan tak ada simpanan. Sedar-sedar, tahun depan aku dah bersara. Alamak, mana simpanan aku? Okeylah, ada je lah dapat rumah bayar tiap-tiap bulan. Tu je. Simpanan? Tak ada. Rumah ni lain tuan-puan. Rumah ni untuk bayar rumah adalah dari yang 2,700 tadi, yang lebihan tu. Okey? Yang simpanan memang tuan-puan tak boleh kacau. Itu memang simpanan. Macam Kak Suri cakap tadi, untuk tuan-puan simpan kan, ketika tuan-puan ada gaji, ketika tuan-puan ada kerja, ketika tuan-puan ada duit. Ketika ni lah buat simpanan. Nanti dah pencen, dah bersara, dah tak ada kerja, tuan-puan dah resign, tak ada duit, mana lagi nak simpan? Tuan-puan kena ingat kalau kita kerja 30 tahun, sepanjang umur kita kan, katakanlah sampai 55 tu, kita dah kerja 30 tahun. 30 tahun ni adalah simpanan yang mana tuan-puan kena simpan untuk kehidupan tuan-puan selepas umur 55 nanti. Ke tuan-puan merancang untuk diri tuan-puan lepas 55, tak apa Kak Suzy, saya boleh pikul balak lagi, tak ada hal. Saya boleh drive lagi dalam jam yang sesak ni, tak ada hal Kak Suzy. Tuan-puan kena ingat bila kita berusia 50 tahun ke atas, 55, tenaga kita ni tak macam umur kita 30 tahun. Minda kita ni pun sama juga, tak macam. Mungkin otak kita, pengalaman kita, banyak daripada umur orang yang 30 tahun. Tetapi dari segi kecergasan fizikal kita dah tak sekuat ketika kita muda. Tuan-puan kena ingat akan hal ini. Kalau kita nak tengok kita tua nanti macam mana? Tengok balik makcik, pakcik, tokcik kita semua. Macam mana mereka ketika berusia 50 tahun, 55 tahun. Kita macam tu lah nanti. Tengok mak kita macam mana. Macam tu lah nanti. Tak jauh beza. Sebab itu keturunan kita. Okey? Janganlah tengok Tun M. Tun M Suhad je, okey je. Itu dia keturunan lain. Okey? Keturunan kita lain. Kita genetik lain. Okey? Kecuali memang masa muda ni tuan-puan jaga kesihatan, tuan-puan exercise, tuan-puan makan vitamin, tuan-puan jaga pemakanan. Ini pemakanan pun KFC hari-hari. I guess hari-hari. Macam mana? Jadi kita kena jaga benda tu. So sebab itu Kak Suri selalu cakap, tuan-puan ketika bekerja inilah tuan-puan membuat simpanan. Ketika tuan-puan muda ni, sebelum usia tuan-puan 50 tahun ataupun 55 tahun ataupun 60 tahun, tuan-puan bersara nanti.
Tuan-puan nak lagi lepas bersara, tuan-puan redah-redah jam. Pergi lagi kalau buat coding macam Kak Suzy dulu kan, buat coding lagi. Stres-stres dengan kita punya staff. Stres-stres dengan kita punya bos. Think. You decide. Kan Kak Suzy decide. Untuk diri Kak Suzy dah decide dah. Okay, 3 tahun yang lepas Kak Suzy dah berhentikan bos-bos Kak Suzy. I already decided for myself. Okay, jadi for yourself, tuan-puan punya diri, tuan-puan kena fikir. Okay, fikir. Kena buat sesuatu dari sekarang. Dunia ni kat luar tuan-puan, luas lagi. Rezeki ni sangat luas kat luar ni. Okay, jangan kita rasa tertakluk dekat rezeki kita dekat syarikat tu sahaja. Dengan syarat kita rajin usaha. Dengan syarat kita rajin nak explore benda baru. Dengan syarat kita bagi peluang pada diri kita sendiri. Okay. Alright, jadi tuan-puan, dah lama dah Kak Suzy bebel ni. Okay, Kak Suzy harap perkongsian Kak Suzy ni bermanfaat. Kalau tuan-puan ada apa-apa persoalan, pertanyaan, nak Kak Suzy bantu ke apa, boleh klik di bio link Kak Suzy. Okay, kat situ tuan-puan boleh mendaftar, tuan-puan boleh hubungi Kak Suzy. Jadi insya-Allah Kak Suzy akan bantu tuan-puan. Jangan risau, jangan takut. Kak Suzy bukan scammer. Okay? Kita hadir di sini untuk membantu tuan-puan. Okay? Jangan risau, melalui Public Go, tuan-puan beli emas, pasti dapat emas. Dan tuan-puan boleh simpan emas tersebut. Ataupun tuan-puan boleh simpan dalam akaun GAP, iaitu Gold Accumulate Program. Yang mana dalam simpanan akaun GAP itu selamat. Jaminan selamat, ada insurans. Dan insya-Allah tuan-puan boleh membina kekayaan tuan-puan dengan emas. Target 1 kilo, 1 keluarga untuk tuan-puan bersara nanti. Dan tuan-puan kena fikir, kalau 1 kilo betul ke cukup? Sebab 1 kilo harga kurang lebih 300,000 je tuan-puan. Okey? Jadi tuan-puan kena tengok balik, aku bersara nanti cukup ke 300,000 nak belanja? Fikir-fikirkan. Jadi sekian saja, sampai di situ perkongsian Kak Suzy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.